يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Subhanal Malikil Qudus, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Yang kita raikan juga tuan rumah seluruh keluarga besar Kompleks Tarbiyah Rawdatul Jannah Kota Raja Ipoh. Seterusnya yang diraikan para puasawan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, termasuk para pelayar yang menonton siaran pada petang ini tak kira di mana berada. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Kita bertemu pada petang ini dalam program Madrasah Ramadan Perbadanan Pertanian Negeri Perak PPPNP. Hari ke-12 datanglah sudah. Berbuka dengan sepiring wadah, habis berbuka tangan ditadah, agar keluarga selalu mawaddah. Ramadan penuh dengan rahmat, ambillah dia sekuat dapat, supaya kelak menjadi kuat terlepas godaan syaitan yang laknat. Pada giliran saya petang ini, insya-Allah kita akan membahaskan satu tajuk, iaitu andai ini Ramadan terakhirku. Saudara-saudari sekalian, tajuk ini jangan kita pandang dari sudut negatif. Sememangnya motivasi untuk meningkatkan kualiti apa juga ibadah adalah dengan mengingati mati. Apa juga ibadah. Contohnya semayang. Mengingat kepada kematian dapat membantu kita untuk khusyuk di dalam semayang. Sebab itu ada riwayat disebutkan, uzkuril mauta fi salatika fa inna rajula idza zakara al mauta fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu wa salli salata rajulin la yadhunnu anna yusalli salata ghairaha. Solatlah kamu seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa dia masih ada kesempatan untuk melakukan pula solat yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Artinya mati adalah motivasi melakukan sesuatu dengan berkualiti. Maka berpuasalah juga kita dengan beranggapan kita tak akan jumpa dah Ramadan tahun depan. Itu cara nak dapat Ramadan yang terbaik. Walaupun life expectancy di Malaysia ini average lah. Kita di Malaysia umur seorang laki-laki puratanya 73.2 tahun. Seorang wanita umurnya 77.6 tahun. Total life expectancy di Malaysia ni nisbah 75.3 tahun. Kita dalam dunia duduk ranking ke-71 dalam world life expectancy. Mana 70 lah average umur kita ni. Tapi bukan bermakna muda tak mati. Tak mesti. Yang 70 lebih ini anggaran kasar umur rakyat Malaysia. Tak campur yang makan cheese leleh apa tu. Tak sampai 70. Cheese leleh hari-hari nak 70 apa?
Sesungguhnya kematian ini benda misteri bagi manusia. Tak ada orang yang tahu bila datang. Sebab itu kalau orang Jawa, falsafah hidup mereka siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, lima bandar. Kata orang Jawa, hidup ini pertama mati, tak ada orang tahu. Jodoh, tak ada orang tahu. Anugerah, nasib, rezeki, lima perkara ni tak ada orang yang tahu. Walaupun kita cerdik ke, pandai buat anggaran ke, ramalan ke, kita boleh buat forecasting, kita pandai buat statistik, cari model, cari teori bagai-bagai, kita tak boleh jangka apa jadi pada kehidupan kita. Namun satu kepastian adalah kematian kita ataupun ajal kita sudah pun tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kita diciptakan lagi. Dan ketika seorang itu sudah tiba waktu sampai ajalnya, maka tak dapatlah dia nak mempercepatkan ke, dalam mungkin sebab sakit sangat, malaikat cepat je lah, lap terhege-hege, sakit lah, tak boleh. Dia tak boleh cepatkan, apatah lagi melambatkan. 5 minit, send message sekejap je, tak boleh. Tak boleh dicepatkan dan tidak boleh dilambatkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap manusia ada ajal, ada batasan waktu dia. Dan kalau dah datang momen itu, tidaklah dapat engkau undur dan taklah dapat engkau advance walaupun sesaat. Di surah Al-A'raf ayat ke-34. Ni yang depan saya ni, semuanya calon-calon semua ni. Calon apa? Calon ketua kampung belum tahu. Calon yang Muhammad sabar dulu. Calon menteri besar mimpi. Calon jenazah pasti. Ni semua ni calon-calon jenazah semua. Yang depan, yang sini lambat sikit. Yang bawah ni cepat. Jangan ingat kita hari-hari kayuh basikal, hari-hari jogging, hari-hari sudut udara segar tepi air terjun, maka kita lambat mati pada orang. Oh, saya tak duduk bandar, pencemaran banyak Ustaz. Sini udara segar, kita sedut kabun dioksida macam-macam ni. Semua kita naik bukit, turun bukit banyak. Semua budak-budak kita exercise. Apa tak boleh mati ke kalau exercise? Tuan-tuan sekalian, ramai orang kita tengok walaupun sihat kehidupannya, mati juga. Ada kawan kita dalam Facebook hari-hari tampal marathon calculator dalam social media ni. Bulan puasa dan siap tulis distance 3.60 km, time 32.41, pace 8.55 km. Saya kalau bulan puasa ada kawan-kawan tulis gambar jogging, saya terus komen, ini kurang-kurang tarawih 36 rakaat ni. Kalau kau jogging sejam, tarawih 8, tak payah post lah gambar. Macam mana siang kuderat boleh lari berapa pusingan, malam tarawih 8? Tak boleh. Maknanya kau dah praktis malam kurang-kurang 36 rakaat lah. Minimum tu patut 200 rakaat. Terus tak ada dah mengantar gambar dia jogging bulan puasa tu. Berapa ramai orang kita jumpa sihat, segar bugar, tiba-tiba meninggal. Berapa ramai? Tiba-tiba. Baik itu kalaulah tajuk anda ini Ramadan tak akhir, tak jadi semangat pada kita, tak tahulah. Sebab orang mati hari-hari. Kita mendapat mesej WhatsApp group, oh telah kembali ke rahmatullah, kita ucaplah Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Tak pernah terdetik hati kita, nama kita pun akan masuk dalam WhatsApp group itu. Baru je berpulang ke rahmatullah, ustaz ni, orang ni. Kita di Malaysia ni mati mudah sangat. Selain daripada kerana faktor makan cheese lele, kita mudah mati kerana aksiden. Di Malaysia ni aksiden benda mainan. Tiap-tiap hari purata 18 orang mati di atas jalan raya. Dan setiap sejam 20 minit akan ada seorang mati kerana kemalangan maut. Start daripada program kita sampai habis ceramah juga akan ada seorang meninggal. Tuan-tuan cek dalam bernama Awani, akan ada cerita orang meninggal dunia. Dan tiap-tiap hari purata 11 orang mati yang melibatkan motosikal saja. Sama ada dia penunggang atau pembonceng. Tak kira kau rider Grab ke apa ke, meninggal. Dan Persatuan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan 300,000 orang anak-anak akan jadi yatim kerana kemalangan.
Mak bapak bawa kereta, tahu macam orang gila pelumba, lupa ada anak di rumah, meninggal. Accident. Dan secara perbandingan dalam dunia, kita duduk ranking ke-47 daripada 174 buah negara yang paling tinggi tahap kematian kerana kemalangan. Adakah data dan angka ini tidak menyeramkan kita? Tuan-tuan nak balik kampung naik bas, tuan-tuan confident ke panjang umur? Berapa banyak cerita accident bas express? Ni bukan mengata bas express, tidak. Kau kata, ustaz ni macam nak bunuh syarikat express. Nak cerita ingat mati. Ingat mati. Begitu juga di Malaysia ni, kadar kematian tertinggi kerana penyakit yang berkenaan jantung, yang dikenali sebagai penyakit kardiovaskular. Dan ini begitu tinggi sekali. Dan antara penyakit jantung ataupun koronari jantung ini juga dikenali dengan penyakit jantung iskemia ataupun ischemic heart disease. Di negara kita 50 kematian sehari kerana jantung. Cuma data ni tak dikeluarkan oleh KKM secara, kalau dikeluarkan data macam cara COVID, hari-hari PKP kita bab jantung. Berhentilah makan cheese pelik-pelik ni. Rokok-rokok pun tak payah dah. Ya, sebaik tak ada sidak akhbar untuk bab penyakit jantung ni. 50 kematian sehari average. Kita ada 18,267 kematian setahun. Ada 12,510 orang lelaki setahun meninggal kerana masalah jantung. 5,757 jadi daripada perempuan. 11,350 adalah orang Melayu. 4,243 orang adalah Cina. 2,240 orang adalah India. 434 bangsa lain. Tuan-tuan perempuan tak rasa debor ke mendengar nombor-nombor ini? Itu orang lain ustaz, kawan tak, kau tak makan cheese leleh. Iyalah. Kawan okey apa awak? Jantung ni yang lebih menggerunkan kita, hak meninggal tu adalah kebanyakannya orang yang terlibat dengan competitive sport. Orang yang kita kenal aktif. Macam yang terbaru itu sebelum puasa, pengulas sukan yang terkenal, Sabagat Singh ataupun Shabby Singh, meninggal tengah kayuh basikal, full gear, atlet betul. Bukan super kita pakai seluar trek gerbu-gerbang bawa basikal ni. Betul-betul orang sukan. Meninggal apa sebab? Jantung. Pemain bola sepak pun mati. Bahkan berdasarkan rekod sejak tahun 1889, 129 orang pemain bola sepak seluruh dunia meninggal tengah bermain dalam perlawanan. Berlari sana, berlari sini, meninggal. Yang ini orang heran, kenapa pemain bola meninggal? Referee tak. Padahal referee lah berlari tak berhenti. Pemain bola dia berhenti. Rasa atau tidak? Tuan-tuan kalau tengok bola, pemain dia ada masa dia cekak-cekak pinggang, berdiri sekejap, dia nunggu bola. Jenis pemalas dia nunggu bola je. Yang tak berhenti berlari, referee dengan linesman. Mana berhenti? Kejap pun. Tak ada pula referee meninggal. Barangkali ikhlas agaknya, dia niat ikhlas. Bayaran tak tinggi apa semua. Barangkali ni barangkali tak tahu. Yang jalani cara hidup sihat, lebih sihat daripada kita, mati. Saya ambil contoh Michael Jackson. Ni budak-budak TikTok tak kenal Michael Jackson. Tuan-tuan kita kenal, generasi kita kenal Michael Jackson ni. Kita sekolah kenal lah Michael Jackson. Michael Jackson ni dia mati mengejut tahun 2009. Umur dia berapa ketika meninggal? 50 tahun. Muda tak 50? Muda. Nisbah kita sekarang 50 ni muda. Muda sangat dah. Di Malaysia ni orang umur 96 pun ada lagi. Mana 50 ni muda sangat. Mungkin bagi adik-adik tua dah 50 macam ayah saya tak. Sedang kami ni 50 ni muda. Mana kalau orang 50 lahir tahun 71. Tak. Generasi 70-an muda lah. Pok-pok saudara kita tahun 50-an lahir hidup lagi. Ini tahun 70 meninggal lah. Michael Jackson umur 50 tahun meninggal. Dan tahukah tuan-tuan, Michael Jackson, orang kampung sebut Michael Jackson, kalau orang lupa Michael Jackson. Michael Jackson ni dia amalkan tidur dalam pressurized oxygen chamber. Dia tak tidur atas katil serupa kita. Dia tidur macam ada keranda lah, kita panggil keranda.
oxygen chamber, dalam tu ada oksigen, dia bernafas pakai oksigen bersih. Michael Jackson, dia mandi bukan air terjun, air Perrier sparkling water. Tak main air paip, ada bubuh klorin, tak main. Mandi air mineral. Dia target, dia memang buat medical check up setiap bulan, ada doktor peribadi ikut dia pergi ke mana-mana, ambulan ikut dia. Dia target nak umur dia 150 tahun. Tapi siapa boleh jangka umur? Tuhan bagi diskaun 50. 100 tak ada, berangan saja. Dah kalau tidur dalam oksigen umur 50, ni ke pula kita tak senonoh mana-mana je tidur ni. Menerak tidur, ngering tidur, dengar ceramah tidur lagi. Dan lagi tidur, berapa minit mula tidur. Tak tahulah bila mati. Ada satu orang selebriti nama Godfrey Gao, muda, umur 35 tahun, juga meninggal tiba-tiba tahun 2019. Dan orang terkejut sebab dia ni pengacara rancangan reality Chase Me. Chase Me ni dia macam reality TV American Ninja apa semua yang kita tengok dalam television itu. Orangnya begitu sihat, tapi akhirnya mati kerana SCD, sudden cardiac death. Jantung berhenti secara tiba-tiba. Baik itu sekarang ni Kementerian Kesihatan pun ada baru ni, dia punya menteri dia ada mencadangkan supaya rakyat Malaysia dah sampai masa kena ada kemahiran CPR. CPR ni cardiopulmonary resuscitation. Kau orang yang kita tengok tu, tiga, lepas tu masuk ke dalam mulut, masuk dalam mulut tu jadi malas tu. Batal puasa tu. Tak berapa tengok misal dia tutup mulut. Aduh, aku lemah tu. Tapi benda tu ada skill dia, kemahiran. Saya ingat Al-Fadhil Ustaz, kalau anak-anak kita di sini boleh diajar benda-benda tu. Sebab kita yang ustaz-ustaz ni sihat-sihat semua badan. Mana tahu dia mengajar pensan. Ada ke budak ni ngerti? Takut dia baca Yasin je kita. Yasin. Padahal kalau dia tekan-tekan sikit, keluar sikit lagi nyawa tu, tahan dia terus meninggal lah kita. Kena ada, saya ingat anak-anak pun untuk mak ayah kita kena belajar dah. Dulu masa sekolah tak nak masuk persatuan belah sabit merah, padan muka dah tak reti. Masuk pengakap, masuk dalam hutan tu. Belajar ilmu belah sabit merah sikit. Dia ada kira jangan tekan-tekan, pecah dada anak orang lah. Tekan, meninggal sebab patah dada. Kacau betul. Dia ada kenda, saya pun tak reti jugalah. Ni puan-puan, tuan-tuan, dah jadi padu kipayah dah ilmu CPR dan lain-lain. Sebab orang mati jantung ramai sangat. Orang kita tengah bawa kereta berhenti di jalan, ada orang nampak nak meninggal, dapatlah khidmat sekejap, kok hidup, panjang umur dia semayang bang, kita dapat pahala. Dan ada dicadangkan supaya masjid-masjid di Malaysia ni ada AED. Surau ni pun saya ingat kalau ada rezeki lebih esok belilah AED. AED ni Automated External Defibrillator. AED ni mustahak, dia macam kat hospital kan ada yang boom meletup tu. Ini dia ada yang mobile, boleh gok-gok kita charge lah. Kalau kita pergi Singapura, semua masjid dia sediakan defibrillator. Sampai kita pun heran kenapa masjid sedia. Dia kata orang banyak masalah jantung, orang masjid makan sokmo. Habis ceramah kambing, habis ceramah kambing. Tom yam tak nak, kambing. Tak nak tom yam siakap, barang siakap, kambing syem, nasi arak kambing. Banyak kambing tu kalau makan tak jaga, habislah kita. Jadi masjid saya memang disediakan defibrillator. Kalau suruh cadang nak beli, elok lah. Saya tak tahu Shopee ada jual ke tak, tapi mahal. Bracket saja kat 200 lebih, belum dia punya barang tu lagi. Tapi kadang saya tengok begini ya, ni cerita pasal kematian orang muda-muda ni. Sekarang ni orang muda ramai mati ya tuan-tuan. Kita jadi pelik ni, apa orang muda pula mati ramai. Pada pandangan saya orang muda sekarang ni ramai mati sebab kurang berehat. Budak-budak muda sekarang ni malam jadi siang, siang jadi malam. Ini masalah. Apatah lagi musim-musim sawit tengah mahal. Kerja pergi tengah malam. Semangat tu, masa getah tengah mahal lagi tu, malam norih lagi.
tak ikut SOP betul geng-geng. Malam pun menuri. Sanggup balik. Ingat adik-adik ni, khusus pada orang muda-muda ya. Saya cakap ni kalau saya tidak akan mati sebelum dia mati juga. Tapi jangan muda sangat. Belum cecah 40 mati dah. Kalau mati aksiden tu jelah bukan kehendak kita. Mati sakit jantung tiba-tiba, mudanya. Ingat ya, Allah jadikan sehari 24 jam ini ada masa untuk tidur, ada masa untuk bekerja. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili taskununa fih afala tubsirun. Katakanlah, terangkan kepada aku, kalaulah Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus sampai kiamat tak ada malam, siapakah Tuhan yang boleh mendatangkan malam pada kamu? Sedangkan malam itu bilaili taskununa fi. Allah gariskan perkataan, dan malam tu aku wujud taskununa fi, supaya kamu berehat. Itu Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 71. Allah Ta'ala sebut, aku beri engkau waktu malam supaya kamu rehat. Wa ja'alna naumakum subata, dan aku jadikan tidurmu untuk istirahat, kata Allah Ta'ala. Surah An-Naba ayat yang ke-9. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Surah An-Naba ayat 10 sampai 11. Tiba-tiba manusia dia lawannya engineer ni. Yang cipta alam ni Allah Ta'ala, engineer dia. Manusia boleh lawan pula engineer. Tak ada, aku malam rehat. Malam lah baru nak buat kerja. Salah. Bila langgar saja sunnatullah, cepat dapat mudarat. Sebab itu kalau saudara-saudari malam tidurlah. Habis Ustaz, kan kita digalakkan semayang malam. Syarat semayang malam tidur. Tahajud kena tidur dulu. Orang yang tahajud kena tidur, terkejut baru tahajud. Ingat, terkejut tahajud sama je bunyi dia. Masalah kita tidur tak terkejut-terkejut, tak tahajud lah jawab. Dia syarat dia kena tidur. Sebab itu malam mesti tidur. Bahkan siang pun, ni bulan puasa, tidur je lah. Tidur dapat pahala bulan puasa. Bahkan ada satu tidur namanya Qailulah. Qailulah ni tidur tengah hari sebelum zuhur. Sunat hukumnya, ijma' seluruh ulama'. Tak ada orang ulama' khilaf mengatakan ini sunnah Nabi SAW. Tapi sunnah yang ditinggalkan, tidur sebelum zuhur dalam lebih kurang 10-15 minit. Bukan sleep, nap, NAP. Nap dengan sleep lain. Nap tu kita macam tidur sejenak. Benda bahasa Melayu tak ada. Tidur sejenak, sedetik gitu. Kalau tidur baring bawah kursi, bawah meja, tarik selimut tu membuta namanya. Ni dia macam skill tuan-tuan tidur sampai dengar ceramah ni lah. Orang tahu dia senyum tapi dia tidur. Tapi kalau dah penat tuan-tuan, sambil berceramah pun tidur. Yang berceramah tidur, bukannya yang mendengar tu. Sampai beringat, aku cakap apa aku tak tahu. Dia cakap masa tu pakai mask kan, mana orang tahu kita ngantuk. Penat. Jadi tidur. Jadi tak betul lah kalau ada ustaz beritahu jangan banyak tidur bulan puasa, makruh, batal puasa. Tak betul. Makruh mungkin, batal dah. Takkanlah tidur batal puasa, mana mustahil. Dia tidur yang membatalkan puasa. Kalau tuan-tuan tidur start petang ni, bangun raya ketiga besok, kalau batal. Ya, tak ada pasal tidur batal puasa. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu untuk rehatkan, bukan shutdown, hibernate badan kita. Baik tu orang muda-muda ingat, jangan tak tidur. Oh, saya biasa tak tidur Ustaz. Mana boleh biasa, luar biasa tu. Awak kena tidur. Lepas tu kami yang dah berumur ni, kalau tidur lambat pening kepala lah. Kalau setengah orang yang tak kuat, terus darah tinggi ya. Tidur tak cukup, darah tinggi lah. Jadi adik-adik jaga. Lepas tu
Mari kita ambil keinsafan. Pernah Imam Bukhari, dia dalam satu ucapan dia kata dia, irtanim fil faraghi faslar ruku'i fa'asa an yakuna mautuka baghtah. Gunakanlah waktu luang untuk mencari keutamaan di dalam ibadah, kerana boleh jadi kematianmu itu berlaku dengan baghtah, tiba-tiba saja kamu mati. Kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Berapa ramai orang aku tengok dalam keadaan sihat, tak ada penyakit, siap bangga tunjuk dia punya medical check up, tengok darah comel, gula comel, semua bagus, tengok ini macam, ini barang baik ni. Aku umur 45, kau muda-muda dah, action betul dia, bangga dia. Tapi jiwanya yang sihat namun faltah, pergi meninggal. Sebab itu kesihatan ni nikmat yang tak boleh sombong. Ingat pada tuan-tuan yang badan sihat, jogging hari-hari, kayuh basikal, tak makan nasi macam-macam. Jangan hina orang kawan-kawan kita yang badan besar, jalan slow, terhege-hege, naik tangga semput, kita pun kutuk. Kamu ni umur muda, tengok aku 50 naik tangga okey. Jangan action belosin sangat. Kesihatan ni bukan hak milik kita. Berapa ramai orang kita tengok sihat walafiat, meninggal je ramai. Tapi ada orang kita ambil contoh begini lah, kuda hari-hari berlari. Berapa tahun je kuda boleh hidup? 30-35 tahun. Padahal berlari hari-hari. Arnab hari-hari melompat. Arnab mana tak pernah melompat, memang perjalanan dia melompat. Kita melompat, sihatlah melompat ni. Tapi berapa belas tahun je umur arnab. Tapi kura-kura yang hidup tak pernah melompat, tak pernah berlari, tak pernah exercise, tak pernah apa, berapa umur kura-kura? 250 tahun maksimum. Maknanya Tuhan nak tunjuk, engkau jangan ingat engkau ni very competitive sport, jogging, action atau gambar kayu basikal ramai-ramai, tak mati tak. Dan jangan ingat makcik-makcik yang memanjat tangga masjid kan, berjoget, bukan dia berjoget, badan dia gitu, suka kalau tengok. Dia usaha naik tangga masjid, duduk sampai terletih. Banyaknya tangga ustaz, bila nak buat lift nantilah sama tu ketik derma nanti. Duduk tengok. Kita pun tengok makcik ni panjang agak umurnya, naik tangga tak larat. Rupanya sihat lagi dia. Kita yang action meninggal juga. Itu jangan sombong. Baik itu maratis saati ayadhara mautul faj'ati. Nabi pun sebut antara tanda dah nak dekat kiamat adalah banyak berlaku kematian mendadak. Jadi saya bawakan sebagai mukadimah ini untuk menjustifikasikan tajuk kita pada petang ini. Andai ini Ramadan terakhirku, sebagai nak menunjukkan kematian sangat dekat dengan kita. Sudah bersediakah? Maka kalau kematian itu begitu dekat, mungkin kita mati lagi berapa jam, mungkin selama beberapa hari lagi, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, mungkin kita meninggal raya ketiga. Ada antara kita akan meninggal raya ketiga ada. Sedang elok buat video lah tu, TikTok dengan adik-beradik. Pejam celik, pejam terus meninggal tak mana lah. Hari-hari raya ya. Meninggal. Pejam celik, pejam tu tak celik-celik lah. Kita tak tahu. Tengah makan rendang, lekat tulang, melentang tulang ayam ni. Tak boleh bernafas. Meninggal ada. Pergi beraya rumah kawan, bawa motor, break tak hidup pula, break beruk masuk longkang, meninggal seorang. Tutup masuk kapal Cina, meninggal tepi jalan, tak ada kain, orang tutup masuk kapal Cina pula tu. Kalau harakah tahan sikit kapal Cina. Tak tahu, kita tak tahu. Mungkin kita mati lagi bertahun-tahun mungkin, tapi kepastiannya mati tetap saja berlaku. Maka hadirin hadirat, marilah kita jadikan Ramadan yang tinggal berbaki seminggu dua ini sebagai momen terbaik. Tak ada jaminan nak nyampai tahun depan. Tak ada jaminan.
Ni musim-musim orang sakit macam-macam dengan COVID bagai-bagai lagi. Ni baru COVID-19. Entah tahun depan ada COVID-20. Tu COVID-21. Dia nombor banyak kan. Tu COVID-22, 23. Dia sampai kiamat. Dia sampai Abang Jamil mampu, dia akan nombor coding. Anak beranak alpha, delta, theta, mula ke nama sekarang ni. Sekarang ni ada variannya lama tak tengok sedang akhbar. Omicron, ada pula saudara pada Omicron tu kan. Omicron alladhi Omicron wahwa Omicron. Macam-macam ada, dia banyak. Mula saintis makin cerdik. Jadi tidak ada jaminan kita ni boleh hidup sepanjang masa. Maka kalau inilah Ramadan terakhir, jomlah kita buat yang terbaik sehari dua. Apa yang kita nak buat? Pertama sekali, jadikanlah Ramadan kita ni mengikut petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Itu saja yang terbaik. Jangan puasa serupa orang kita punya budaya. Tak betul lah. Kita ni kena ikut cara Nabi. Cara Nabi. Pertama sekali baca Quran. Wallahu alam. Kita doa semoga masyarakat kita jadikan baca Quran sebagai budaya. Saya tengok budaya beratur bazar tu lebih banyak daripada baca Quran lah. Ini kita kena betulkan. Boleh beratur panjang, baca Quran. Tuan-tuan, kita dah kena buat sesuatu. Kita masyarakat dakwah, kita kena bantu masyarakat. Dia boleh nak beratur, kita tak ada masalah. Tapi kita kena ada orang edarkan Quran ke, benda-benda dakwah. Supaya sambil-sambil dia ngedar Quran, ada ke aktiviti kerohanian yang dia buat. Ataupun tuan-tuan nanti bawa satu radio letak depan orang beratur nak beli ke lem sheng tu kan, panjang beratur. Panjang makcik ikut saya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilah zikir. Allah alam, ni anak-anak muda banyaklah idea-idea pelik-pelik TikTok ni, buatlah. Bagi orang tu ada manfaat. Ini tak beratur yang banyak lagu raya. Ya hari raya ya. Itu zikir terhari dua ni. Pasang kan? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya ingat air terjun, saya ingat ke selawat tu. Sebab selawat tu kan ada drama Melayu tu, hantu tepi batu. Benda kepila tak ingat. Zaman-zaman lama dah cerita tu. Sheila Rusli lah cerita tu kan. Hantu-hantu tepi air terjun tu. Dia dengar lagu selawat tu lari, hantu takut. Jadi pertama sekali, kita ada beberapa hari saja lagi ni, tolong baca Quran. Dan kalau boleh khatamkan Quran. Kita hari ni dah masuk ke malam ni kita masuk 20 dah. 10 akhir dah. Ada masa lagi untuk khatam Quran insya-Allah. Sebab Quran ni dia terdiri daripada 604 halaman, 302 helai. Kalau kita bagi 30, maknanya 20 halaman ataupun 10 helai sehari. Ini bererti kalau kita disiplinkan setiap kali sembahyang fardu minimum baca 2 muka surat ataupun 2 helai, maka kalau 5 kali sembahyang sehari kita akan baca 10 helai. Ini minimum lah tahap malas ni. Kalau diterapkan, insya-Allah kita boleh khatam Quran setiap bulan, bukannya Ramadan saja. Dengan bacaan 2 halaman saja per sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat lepas sembahyang baca 1 makro. Oh, ini bonus. 1 juzuk rasa tak dapat, rasa tahap pemalas kita ni tak dapat 1 juzuk. Makro okey, itu pun dah tahap lebay dah tu. 1 makro tu dah lebay dah tu. Makro ni sikit je sebenarnya, semuka suku je. Tapi tahap pemalas je kita ni tak ada. Kita sanggup jogging pada baca Quran. Biar penat tak apa, jangan baca Quran. Baca Quran. Yang kedua, sembahyang tarawih, jangan tinggal. Dah tahu nak mati, tarawih malas. La ilaha illallah. Tarawih malangkan jangan tinggal. Malangkan adalah malam ke-20. Sembahyang tarawih. Dan tarawih bukan sekadar tarawih. Tarawih dengan memanjangkan bacaan. Kalau tarawih setakat rakaat pertama Iza Ja, rakaat kedua kuliah, rakaat pertama Inna A'taina, tak payah dalam tarawih begitu. Tarawih biar panjang. Surah ni tarawih tengok. Wah, ini Al-Hafiz semua ni. Ada dia punya Quran, mana panjang bacaannya. Kita tengok, kita tahu surah tu baca panjang pendek, boleh jam. Baca mesti panjang. 8-20 tak kisah. Ada orang dia, kita pentingkan nak 20 sebab pandangan mazhab yang disebutkan dalam kitab Nail Autar, pandangan daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semua sepakat 20 rakaat berdasarkan daripada hadis Umar Al-Khattab.
yang memerintahkan solat tarawih 20 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. 20, tapi ada tempat buat 8 saja. Tak ada masalah, kita tak ada isu 8 atau 20. Tuan-tuan nak jadi geng 08, tak ada masalah. Tapi jangan baca pendek. 8 juga baca biar panjang. Sebab kita nak itibak sunnah Nabi SAW. Budak-budak kita tak tahan baca panjang, Ustaz. Panjang bukanlah panjang berjela-jela, tuan-tuan. Nah, kalau nak ikut 8 rakaat Nabi punya baca panjang. Saya ingat tak ada orang sanggup. Al-Hafiz pun tak sanggup semayang belakang Nabi. Apa sebab? Kata Huzaifah Al-Yamani, ada satu riwayat yang mana riwayat ini direkodkan oleh Imam Hakim dan juga An-Nasai dalam Sunan Kubra. Nabi habis Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ni tuan-tuan, kita baca 2 muka banyaknya rasa. Tapi Nabi bukan baca 2 muka surat. Nabi baca komplit 286 ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah saja ada 3 juzuk. Bayangkanlah 3 juzuk Nabi baca selepas Fatihah. Kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, edak sambung lagi pula dengan Ali Imran. Komplit 200 ayat dia baca. Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis pada Ali Imran, kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, edak sambung pula dengan Suratul Nisa. Komplit 176 ayat. Suratul Nisa saja ada 3 juzuk. Jadi saudara-saudari bayangkan Nabi dalam 1 rakaat, bukan 8 rakaat. 1 rakaat dia baca 662 ayat per rakaat. Iaitu yang Sayyidina Umar tengok Nabi malam pertama semayang di masjid, 2 masjid, 3 masjid, 4 semayang di rumah. Orang dah tak larat. Jadi Umar fikir, kalau main 600 ayat per rakaat, tak berorang semayang nanti. Jadi Umar dengan ilham dia, geruh hati dia, firasat dia, ketepatan ilmu dia, dia pecahkan semayang tu jadi 2 supaya bacaan tu taklah penat sangat orang nak berdiri. Kita tak sedar, kita boleh khatam 1 juzuk satu malam, tapi kita pecahkan 2, tak penat sangat. Tuan-tuan bayang kalau terus 1 juzuk saja. Saya ingat Penzan masuk 10 Ramadan tak akhir macam ni, saya ingat soft-soft di masjid waktu malam akan mengalami kemajuan yang besar. Kemajuan yang bagaimana? Soft makin maju ke depan, dah tak ada lah orang. Saya imam masjid, orang kita memang tak larat berdiri lama semayang. Lepas itu sekarang ni ramai orang semayang 8 rakaat saja. Sebab orang dah tak larat. Dia larat jogging 3 pusingan stadium 8 rakaat, 20 dia tak larat. Orang kita tak kuat. Sebab semayang ni bahasa Arab, dia tak faham. Lepas tu orang pernah gaji, kenapa orang pencen semayang lama 20, orang muda kau semayang 8? Saya jawab mudah saja. Orang pencen dia semayang 20 sebab kebanyakannya semayang atas kursi. Semayang atas kursi ni tuan-tuan 200 rakaat pun boleh duduk. Takut dia tertidur. Ni bukan cerita sini, cerita masjid saya. Pun tidur macam orang tawaf pakai kereta lah. Tekan gambar guru tu kan, yang duduk sebelah berkeruh dah. Kita hot driver dah penatnya. Tidur tawaf pakai motor tu kan, Masjidil Haram. Jadi orang kita tak kuat semayang lama. Saya dulu di masjid Negeri Pahang, kami buat majlis khatam subuh. Tiap-tiap pagi imam kami akan baca 1 makra. Mula-mula jemaah mengeluh lah, banyak ustaz 1 makra ni. Tapi kalau kita tak latih, tak latih, nanti kita letih. Latih dulu. Buatlah sehari 1 makra, sehari 1 makra. 1 juzuk ada berapa makra? 8. Cukup 8 hari khatam 1 juzuk. Jadi jemaah kata, kamu khatam dah ke ustaz? Lah, khatam dah juzuk pertama. Tak sedar ya. Sedap pula. Esok kamu gaya. Esok kita buat lagi 1 makra. Beres boh, buat lagi. Sedar-sedar 8 bulan khatam 30 juzuk. Hasil pada semayang subuh. Tapi imam tu kita pesan baca ikut susunan lah. Jangan tebuk-tebuk lah kejap baca belakang depan. Ikut daripada juzuk pertama sampai juz 30. Saya ingat macam kawasan madrasah macam ni boleh buat.
Anak-anak kita kalau tak mampu pun boleh panggil orang luar. Panggil satu makrak je. Bagi kita rajin sembahyang ni satu makrak okey lah. Orang pemalas panjang satu makrak ni, sebenarnya boleh buat. Satu makrak setiap hari, cukup 8 hari kita khatam satu juzuk. Orang akan jadi seronok. Tapi kena didik. Dan syaratnya kalau nak baca panjang Masjid Surau ni kena ingat ya, imam kena sedap. PA system kena TikTok. Kalau PA system cakap macam ni, PA system terbaik, kan bulat suara, sedap mendengar. Semayang pun kena ada orang semayang Mekah yang jadi kekhusyuk tu. Orang Malaysia semayang tarawih sampai pukul 10, dia bukannya faham pun sudah itu baca apa. Tapi kenapa dia tahan semayang lama? PA system sedap. Imam pun syok. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia nak tidur tak jadi jerkah dia sudah. Waladdallin. Habis satu masjid. Kita nak balik pun jadi malas, seronok. PA system imam. Carilah imam paling bagus. Orang kita pula dia memang suka dengan bunyi-bunyian yang sedap. PA system tak ada kompromi. Biar keluar duit lebih sikit. Mana duit tu hasil persumbangkan lah. Keluar duit lebih sikit, cari PA system yang bagus-bagus. Ini untuk ceramah boleh lah, untuk mengaji, untuk apa tak lepas. Dia tak ada apa nama, sebab ni untuk ceramah kan, untuk suarat punya mikrofon sedap tu. Dia pun tak kerti jugalah, Sennheiser apa, ribu-ribu jugalah mikrofon-mikrofonnya tu. Macam PA system Masjidil Haram, memang engineer betul yang jaga. Tuan-tuan pernah dengar Masjidil Haram dia punya PA system humming? Tak pernah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak pernah sekali pun. Dulu orang ingat malaikat jaga. Malaikat agak engineer, malaikat apa? Arab tu je jaga ya. Alat dia mahal. Lepas tu dia ada engineer dia. Azan dia ada engineer. Duduk sebelah jaga sound system ni. Dia very serious. Dia bukan bila ni datang pulas, imam dia datang pulas dah. Dia ada engineer yang jaga. Cerita kan ikut dan pulas, dia kaki karaoke, 10 lah. Oh syok kata. 10 kuat kat 8 dah lah. Tak boleh. Itu benda tu bukan, jangan banyak tangan. Dia ada engineer dia. Kita kena hormat engineer. Dia panggil sound engineer. Itu kena ada skill lebih. Kami Masjid Negeri Pahang, sebab kat masjid kami kubah ni senang. Sini Masjid Surau ni senang sebab dia flat, dia tak ada kubah. Kubah kan marah pula setengah orang lah. Kubah, sebab kubah ni dia menyebabkan gema jadi berpusing-pusing suara. Jadi kalau nak buat PA system yang bagus, kos memang tinggi. Kami hari tu nak upgrade PA system saja, sebab masjid kita besar 2 ekar. Masjid saja 2 ekar, bukan kawasan masjid. Kawasan semayang ni 2 ekar. Jadi suara memang berterabur. Dia ada satu alat, macam ada tripod lah. Ini kita panggil consultant sound engineer. Pacak tengah-tengah, dia pasang. Dia ada 6 penjuru. Dia tekan satu bunyi, pong, kita boleh dengar. Lepas tu dia ada alat-alat dia dengar. Berapa ekor berapa banyak? Pam, 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 pam. Dia kira, sana berapa, sini berapa. Ada kira-kira weh. Bukan, itu nama engineer. Macam kita, sedap dah? Sikit lagi. Rasa boleh ni? Haji try. Main haji try. Nampak sedap? Mana boleh? Dia ada alat dia. Kawan 10 tahun kerja pampir, tak boleh gitu. Dia ada kira dia. Kawan 10 tahun jaga barang karaoke, tak boleh. Tak kira 10 tahun waktu. Dia ada alat dia. Kira ni. Dia betul Ustaz. Ni kita dapati masjid ni dia punya, dia berbeza daripada kita. Tak kerti istilahnya. Ni delay kurang 5 second ni. Maknanya tuan. Mana kalau imam sebut Allahu Akbar, 3, 4, 5 par baru habis belakang. Jadi imam tu kalau nak baca Fatihah, dia kena habiskan dulu suara dia sampai, barulah tak bertimpa. Allahu Akbar, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena diam sekejap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila nak berhenti semayang kalau main hegeh-hegeh begitunya? Dia tak bulat. Dia kurang-kurang 2 second je. Allahu Akbar. Sudah sampai dah.
Alat dia pula kami nak tukar 1 juta. 1 juta. Carilah duit lebih kurang dapat. Barulah puas hati. Maknanya tarah macam konsert album artis lah. Tarik nafas berbunyi. Tu kan sedap imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lelah kata imam dia tak. Sampai ke nafas dia pun kami tangkap. Terror lah tu. Kalau tahiyat itu bunyi macam Twitter. Galik pula duduk belakang. Sedap dengar Tok Imam. Kena jenis Tok Imam banyak jampi. Suka dengar. Soft, rapatkan sejadah. Jangan rapatkan badan. Rapatkan sejadah. Dia tak start lagi. Tahap jampi kita dah tahu. Mikrofon shock. Dengar. Sedap tu. Itu untuk mikrofon sedap. Rapatkan sejadah. Kan cara baru dah. Nak betulkan soft kan ni. Dulu rapatkan soft, betulkan soft. Rapatkan sejadah, betulkan sejadah. Sini patuhi SOP. Tak payahlah pesan-pesan gitu. Tak ikut sunnah. Jadi boleh. Orang kita, saya ulang, dia boleh bacaan panjang. Jangan underestimate lah. Ada setengah saya tengok penceramah aku ustaz kata orang Malaysia ni tak payah baca banyak-banyak lah. Dia bukan yang kuat. Dah. Kalau tak dilatih, kita letih. Latih lah. Dia ke Mekah elok semain terawih 20. Tak balik ke hotel pun. Elok. Artinya environment dia. Tuan-tuan yang belajar postgraduate kan, kita ada teori. Orang ni dia boleh buat sesuatu kalau ada yang mempengaruhi dia. Behavior ni ada yang mempengaruhi tingkah laku kita ni. Jadi buat sedap-sedap. Cari imam sedap lah mai. Sebenarnya kita tak jumpa saja imam letih banyak batuk dia baca letih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Covid dah aku ni karang. Duk belakang imam ni. Covid dah aku ni karang. Dah latih tak khusyuk. Covid dah satu masjid ni karang ambil. Imam kangkong. Jadi balik pada tadi, semayanglah tarawih panjang sikit. Kita ni pula 10 Ramadan akhir, biarlah panjang sikit. Nampak berbeza daripada 10 yang pertama dan 10 yang kedua. Dia punca dulu. Kalau semayang ni jadi banyak rakaat tarawih ini, sebab penduduk di Madinah Al-Munawwarah mereka jealous bila tengok penduduk di Mekah, mereka tarawih setiap 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Jadi dia orang dengki lah. Jadi bincang-bincang macam mana kita ni kurang pahala Orang Mekah syok 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Jadi penduduk-penduduk Madinah mereka tambah lagi daripada 16 rakaat ketika itu kepada 20 rakaat sebagai ganti tak dapat tawaf. Itu sejarah dia. Dan kata Al-Bisati dalam Syarah Al-Burdah, orang pertama yang melaksanakan solat tarawih 30 rakaat adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia buat begitu sebab nak dapat fadilat yang banyak. Tapi sampai ke kita sekarang pendek kan. Bukanlah tak boleh. Boleh, tak semayang tak apa tarawih, tak ada masalah. Allah bukan benda besar pun. Tapi rugi kan. Tajuk kita andai ini Ramadan tak akhir, ku takkan lapar banyaklah sikit. Banyaklah sikit. Bukan kata wajib buat 20. Saya mengajak tuan-tuan, banyak saja. Ada satu pondok dekat dengan pondok pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Saya ingat nanti pihak madrasah ada rezeki lebih boleh berjalan ke pondok pesantren ini. Di pondok ini dia buat tarawih dia 20 rakaat. Dia buat tarawih dia 23 rakaat campur witir 8 jam. Bayangkan. Dia semayang start pukul 7 malam, habis semayang pukul 3 pagi. Semayang panjang betul. Kita di sini semayang tarawih, semayang 8 rakaat, balik 9.30. Rasa masuk surga sangat dah. Allah. Masuk surga dengan aku dah. Ahli surga dah. Memang dapat Lailatul Qadar dah aku ni.
Itu sedang kita balik 9.30. Bayang kalau balik pukul 3 memang rasa dah mati dah. Boleh masuk gambar aku dalam ulama' ni, balik pukul 3 pagi ni. Bila letak gambar aku pula ni, aku balik pukul 3 sembahyang tarawih. Bayanglah. Kenapa mereka sembahyang panjang? Rakaat pertama sampailah rakaat ke-20, imam baca komplit 30 juzuk tiap-tiap malam. Dia setiap rakaat imam baca 1 hingga 2 juzuk, dia ambil masa lebih kurang dalam setengah jam. Dia tapi pondok ni dia tidak open public. Dia yang semayang tu santri, anak-anak murid je, dan juga alumni hafiz. Dia orang hafal Quran ni, dia memang cari tempat nak mengulang bacaan. Sebab orang hafiz Quran, dia adalah pendidikan seumur hidup. Sekali kita lulus hafiz Quran, katalah dari Darul Quran Kuala Kubu Baru ke Mak Tafiz Syubra ke mana ke, sekali kita lulus bukan berarti seumur hidup Quran tu ada dalam kepala kita. Benda tu tak lekat. Hafiz Quran ni dia tak macam PhD, degree, master, tak sama. Kita ada PhD, katalah dapat PhD tahun 2016, sekarang tahun 2022, lagi 10 tahun tuan-tuan boleh pakai lagi PhD tu. Nama siapa? Saya doktor sekian-sekian. Walaupun kita buat tahun 2006, 2016, tahun 2050 boleh pakai lagi. Padahal teori berubah semua kan. Doktor kan, dia tetap boleh pakai. Tapi hafiz Quran tak. You hafiz tahun 2000, tahun 2022 belum tentu you hafiz lagi. Tak percaya tebuh lah. Baik tu dia orang kena selalu ulang. Nak ulang di mana? Orang hafiz ni dia harap pergi masjid boleh ulang. Tapi masjid pula untuk imam la ilaha illallah semua. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila lah aku nak ngulang mai idza jaa. Datang lagi maghrib kan pula. Inna a'tainakal kausar. Inna a'taina. Bila nak juzuk 3, juzuk 4, kita tak ramai hafiz. Jadi orang hafiz ni dia kecewa sikit. Kita orang buat kajian lah di masjid. Orang hafiz memang dia nak ada masjid yang boleh baca panjang sikit. Tapi jangan buat tiap-tiap rakaat. Orang kita tak kuat. Bukan tiap-tiap waktu. Subuh je okey. Sebab subuh ni yang datang orang terpilih je. Saya gelarkan orang subuh ni yang datang masjid surau, subuh warrior, pendekar subuh. Maghrib walaupun ramai, tapi yang datang tu bukan orang regular. Mana maghrib ni biasalah maghrib. Lepas tu ada plot ceramah maghrib, kadang orang datang dengar ceramah je. Tapi kalau subuh original tu, itu memang panglima subuh tu. Baik tu jangan ajar sangat bagi duit-duit sekolah, duit raya, tak payah. Sebab kita nak mewujudkan warrior, pahlawan, daripada perkataan pahlawan, pahala. Jadi kalau ada masjid bagi duit, itu hak dia. Tapi bagi pendapat kita, kita nak mewujudkan warrior. Kalau sembahyang Jumaat, ikutlah nak bagi duit. Sembahyang raya, boleh lah bagi duit. Main maghrib, tak ada masalah. Subuh, the creamiest among the creamy. Pendekar saja yang datang. Tuan-tuan sendiri komik ke tiap pagi datang subuh? Tak, subuh ni orang pilih. Maghrib isyak tu biasalah. Tak ada yang pelik pergi masjid maghrib isyak. Jadi dia boleh khatam 30 juzuk satu malam. Ni di Jawa Timur. Tapi Jawa Timur ni ada macam-macam perangai lah. Ada juga di pondok pesantren Mambaul Hikam di Mantenan, Udanau, dekat dengan Blitar di Jawa Timur. Itu dia buat tarawih 23 rakaat 7 minit. 23 rakaat 7 minit. Maknanya satu rakaat 18 saat saja. Fatihah dia 5 second. Baca apa? Alhamdulillah, amin. Tu pun 6 second lah. Saya duk ngira. Ya betul, kita hafalin pemalas ni pun 30 saat ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kita sambung semua. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habis sambung dah pun. Tak dapat bawah 10 saat. Macam mana dia boleh baca Fatihah? Paling lambat 8 second. 23 rakaat 7 minit. Kita tidaklah nak mengejek ilmu orang, tapi tuan-tuan salah ikut perangai begitu. Tempat kita tak payahlah. Buat standard saja. Saya mengajak hadirin hadirat malam ini, jom semayang panjang sikit. Pada adik-adik, azam semayang setia dengan imam. Maksud saya adalah jangan tinggalkan imam bersendirian di hadapan. Terutama bila witir, tinggal imam gadik-gadik 3-4 orang dengan bilik. Orang lain semua balik witir.
Bila tanya kamu tak witir, kawan witir di rumah. Kenapa pula di rumah? Niat nak tahajud. 3 tahun dah alasan yang sama, tak pernah hayat dia tu witir di rumah. Balik kan tengok Netflix, lah tidur pegang remote. Orang tidur gentir tasbih, awak tidur gentir remote Astro gini ngek. Witir je lah dengan Tok Imam. Tak boleh ustaz, saya niat nak qiyamul lail, berdoa je. Baiklah witir terus je dengan Tok Imam. Bukannya balik ke orang tak boleh semayang dah, boleh. Benda tu ada perbahasan ulama. Apa sebab kena teruskan dengan imam semayang witir? Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi, siapa yang berdiri solat tarawih bersama dengan imam hatta yansarifa, sampai imam balik, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, akan dituliskan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan, selama ni 20 hari yang pertama rugi. Sebab balik. Nabi pesan hatta yang sarifa, balik sekali dengan imam. Kalau boleh ajak imam tu naik motor, kita hantar dia balik. Itu memang bagus tu. Balik sekali, memori sekali dengan imam sampai habis, dari mula sampai ke titisan rakaat terakhir. Kita dengan imam, pahalanya qiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan puan-puan yang balik awal, boleh buat qiyamul lail sepanjang malam? Tak dapat. Ini awak duduk je dengan imam, semayang witir sekali dengan dia, dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Rugi kita ambil. Jadi malam sekarang, pastikan kita witir sekali dengan Tok Imam. Tuan-tuan tahu dah sekarang witir dah ada kunut. Oh ya ke ustaz, tak perasan, nampak tak tak witir. Dia tak tahu witir dah kunut sekarang. Mana terawih tu dia pergi, terima kasih nak datang. Apa salah halang kepala engkau tunggu witir sekejap, 3 rakaat. Saya nak mengetih ustaz. Allah, ni dah 10 akhir dah ni. Mengetih kemudian. Tahukah saudara-saudari, Nabi masuk 10 akhir, dia punya kain plekat, kita panggil kain plekat lah, dia ikat ketat-ketat. Apa ertinya? Kata ulama' 2 pengertian. Pertama, dia dah tak sibuk makan minum lagi. Mana kalau kita perempuan pakai gedar sekarang, nak makan banyak, tak mampu, ketat, napas tak lepas. Pakai gedar, dia orang tak faham, perempuan faham lah. Orang kampung pagi baru, pakai baru, dia nak kurus belaka ni, pakai seketat-ketat ni. Apa itu ada nak menampas lah. Jadi Nabi tu macam umpama pakai gedar lah, pakai baru, ketat. Pengertian yang kedua adalah 10 Ramadan akhir, Nabi sudah tidak menggauli isteri-isterinya lagi. Mana tuan-tuan kalau ni ikut sunnah Nabi, start malam ni pandang je lah. Pandang, baik, kita jumpa raya esok. Kenapa bang? Ikut sunnah. Ikut sunnah. Orang muda sunnah apa? Tak ada lah. Kalau orang muda tak ada sunnah lah. Maknanya dia dah start aktif ibadah. Sebenarnya banyak saya nak terangkan, tapi saya ingat kita ada lagi acara-acara yang lain lagi nak diaturkan. Kalau pergi masa kecederaan, saya tak tahulah apa pengurusi boleh bagi. Saya tak ada rasanya. Kalau tak ada, saya kira sekadar itu je lah sembang-sembang pada petang ini. Sekali lagi, marilah hadirin hadirat sekalian, andai ini Ramadan terakhir kita, semayanglah panjang sikit malam ini. Dan satu nak pesan juga, ini mungkinlah, banyakkan sedekah. Sedekah madrasah kita ni, ni banyak lagi peluang. Tuan-tuan kalau tengok madrasah ni surau ni, tapi tuan-tuan tak ada terfikir nak beri sedekah, rugi sangat. Rugi sangat. Patut kita masuk sini, kita dah boleh nampak, aku ni boleh sumbang ni, boleh sumbang ni. Ini orang jiwa sedekah. Dia sentiasa memandang peluang nak menolong orang. Ni boleh bantu lagi ni. Ni boleh lengkap lagi. Ada setengah orang masuk, lawa lampu, lawa kipas, lawa, lantai. Dah orang jiwa sedekah, ini aku boleh tolong lagi ni. Ini aku boleh bantu. Ini kita ada kena jiwa membantu. Baik itu salah satu daripada perangai Nabi, kata para sahabat, bila tiba bulan Ramadan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi ini dia akan jadi bertambah-tambah dermawannya bila tiba bulan Ramadan. Apa sebab bertambah dermawan? 2 sebab. Kerana pahala sedekah bulan Ramadan tak sama pahala sedekah bulan biasa. Bulan biasa kullu hasanah bi 10 amsalha ila 700 dhi'fin.
Bulan biasa sedekah ni Makkah antara 10 sampai 700 sahaja. Tapi bulan Ramadan berapa pahalanya? 1000. Jadi Nabi dia tahu pahala ni dia belanja. Dia suka sedekah bulan puasa. Yang kedua, kalau tuan-tuan sedekah belanja orang berbuka, tuan-tuan dapat curi pahala orang. Nah, ini sedap ni main curi-curi pahala orang ni. Macam kita iftar petang ni, siapa sponsor? Siapa sponsor? Kalau ada orang sponsor, orang ni segala pahala kita petang ni dia sedut begitu je. Tuan-tuan sedut pahala kita, datang ceramah, datang semayang, zikir. Maghrib kan dia bagi mutabak je sekeping. Dia sedut semua pahala kita. Dia relax saja. Dalam hadis Nabi sebut, man fatara sha'iman kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imu syai'a. Hadis Tirmizi. Siapa-siapa belanja orang buka puasa, segala pahala orang tu kita sedut. Macam contoh ni madrasah. Yang datang sini, yang belajar sini anak-anak kita, belajar agama apa semua. Dan kita, hipotesis kita adalah dia orang daripada pagi memang ibadat. Dia semayang surau masjid, iktikaf lagi, dia berzikir, ada kuliah lagi, kemudian hafal Quran, kemudian dia pergi kelas, tengah hari dia qailulah, zuhur semayang jemaah. Kita tahu rutin dia penuh dengan pahala. Jadi tuan-tuan belanja dia berbuka ni sekarang. Azan saja maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun nyuap air boba, contohlah tilai ke. Segala pahala pada subuh tadi dapat kepada tuan-tuan puan-puan. Ghaira annahu la yanqusu yang min ajri shaim syah, dan tidaklah mengurangkan pahala budak tu pula. Tidaklah budak tu kering, tak ada pahala. Dia tetap kekal kota dia, cuma kita dapat makan komisen. Kan kita suka cari komisen. Untung atas angin. Belanja orang buka. Tapi belanja biar orang tu lebih banyak ibadat daripada kita. Kalau dia lebih teruk daripada kita, lebih tak payah. Contohnya belanja member di office. Member tu lebih teruk daripada kita. Pukul 10 pagi tidur dah bawah meja. Pukul 4 pun bangun. Apa amalan seharian kau ni, membuta kerja. Tak, mana dia tu kalau kita belanja nak sedut pahala macam sedut tak diisi. Kosong. Siput sedut tak ada benda-benda. Tak payah belanja budak-budak ni bagus. Budak-budak belajar ni memang bagus. Tahulah mainlah tuan-tuan, tanda orang pemurah. Banyak beramal, kuat bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah. Ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah. Muka manis, mulut ramah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang dia tak hendak, menimbun harta tak agak-agak. Orang susah buat tak nampak, hati busuk, perangai tak cedak. Inilah lebih kurang sembang-sembang kita pada kesempatan petang ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Kepada seluruh warga Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan ini. Dan khusus juga kepada seluruh keluarga besar Kompleks Tarbiyah Raudhatul Jannah Kota Raja Ipoh. Terima kasih juga kerana menyediakan tempat yang begitu selesa dan baik untuk pembelajaran anak-anak kita. Tahniah kita ucapkan. Jadi sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijana biha min zulumatil wahmi. Allahumma qawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.